Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhyiddin Yassin dituduh terlibat dengan jenayah money laundering. Laundering ni datang dari perkataan launder atau laundry. Launder ni ialah mencuci. Laundry ni dobi. Dobi di mana kita hantar baju kotor untuk dicuci. So Muhyiddin dikatakan mengambil duit kotor, duit haram dari sumber haram dan telah mencucikan duit itu, menjadikan duit itu halal. Bagaimana Muhyiddin buat jenayah ni? Kita tak tahu lagi. Oleh kerana perbicaraan belum bermula, jadi SPRM akan tunjuk bahawasanya Muhyiddin ni terlibat dengan kegiatan haram dan dia ambil duit kotor, duit haram, dan dia bersihkan duit tu. He clean the dirty money. Macam mana Muhyiddin buat? SPRM tak jelas lagi, dia tak explain. Mungkin dalam perbicaraan ni, pendakwa raya, the prosecution, akan menerangkan kepada hakim bahawasanya Muhyiddin telah terima duit dari penyagaan haram atau dari sumber haram dan Muhyiddin telah membersihkan duit tersebut dan bawa keluar semula duit kotor tu yang sekarang ni sudah dibersihkan. How did Muhyiddin do that? Dan bagaimana duit tu dianggap sebagai sumber haram? Adakah duit tu dari drug trafficker, dari penyagaan dadah, sindiket ataupun mafia telah bawa masuk dadah dan telah edar dadah, dan dari keuntungan dadah tersebut duit tu diberi ke Muhyiddin untuk Muhyiddin tolong membersihkan duit tu supaya duit tu sudah boleh dikeluarkan semula dan tidak akan ada soalan sebab duit tu sekarang dilihat sebagai keuntungan atau diperolehi dari penyagaan atau sumber halal. So this is going to be very interesting. Kita nak tahu bagaimana Muhyiddin berjaya mencucikan duit yang datang dari mafia ke, datang dari penyagaan dadah ke atau sebagainya. Bermaknanya duit tu keuntungan dari kegiatan haram ataupun dari kegiatan yang dianggap sebagai jenayah. So the source is from an illegal business. The source is from criminal activities. And Muhyiddin's job, tugas Muhyiddin ialah terima duit dari mafia ke, dari pengedar dadah ke, dan membersihkan duit tersebut supaya duit tu boleh diberi balik kepada sumber dan sumber tu sekarang boleh declare duit tu sebagai legal dan keuntungan dan bayar cukai atas keuntungan. So duit tu akan dianggap sebagai sekarang duit halal ataupun clean money, no more dirty money. So ramai tidak tahu apa maksud money laundering ni dan bila masa ianya akan dianggap sebagai money laundering. Dan adakah duit yang Muhyiddin dituduh terima tu dari penyagaan haram ataupun dari illegal activities, criminal activities, dan adakah selepas Muhyiddin terima duit dari criminal activities ataupun dari illegal business, maka Muhyiddin membersihkan duit tu dan bawa keluar semula duit tu sebagai duit kotor yang telah dibersihkan. Ataupun this money laundering saja because diorang tidak jumpa apa-apa bukti lain yang boleh diguna, iaitu they got no case against Muhyiddin,
Tapi mereka nak charge Muhyiddin juga, macam mana sekalipun, maka dia mengguna this money laundering allegation ataupun tuduhan money laundering supaya at least dia orang ada kes lah untuk nak charge. Tapi adakah kes ni akan lekat ataupun mereka tidak berjaya membuktikan, that's another matter. Tapi saya rasa bukan dia orang ni khawatir sangat tentang boleh bukti ke tak boleh bukti, sebab kes ni pun mungkin hujung tahun depan baru akan muncul. Apa yang dia orang nak buat ni ialah mengguna kes ni untuk nak menang 6 pilihan raya negeri yang akan datang bulan Julai ke mungkin Ogos, dan dia tahu kes ni selepas Julai Ogos baru akan didengar. Tapi sementara tu biarlah kes tu kemudian tak jadi apa pun tak apa, yang penting dia orang menang dulu 6 pilihan raya negeri mengguna tuduhan terhadap Muhyiddin ni, dengan harapan yang Perikatan Nasional akan kalah, kerana pengundi akan lihat Perikatan Nasional ni juga sebagai parti rasuah. Jadi bermaknanya kalau kita nak kata UMNO Barisan Nasional ni terlibat rasuah, Perikatan juga sama terlibat dengan rasuah, tak ada beza lah. Ada dia orang kata juga lepas ni Ustaz Haji Hadi Awang, Tok Guru Abdul Hadi akan juga ditangkap. Bising sekarang dia duk cerita. Gedebeh geng gedebeh dalam UMNO misalnya, macam Lokman Adam, even Perdana Menteri Anwar pun ada kata Tok Guru Abdul Hadi pun akan ditangkap selepas ni. Dia orang nak buat kes terhadap Tok Guru Abdul Hadi. Dia kata juga terlibat dengan rasuah, tapi dia tak jumpa apa nak guna, tak ada kes, tak ada apa-apa insiden nak guna. So sekarang ni dia nak timbul kes lain, sebab rasuah tak boleh dah. They don't have anything tentang rasuah tadi. Bila masa Hadi Awang salah guna kuasa memberi kontrak ke, projek ke, lesen ke kepada sesiapa, tak ada. Dan Tok Guru tak terima komisen ke, duit bawah meja untuk kontrak ke projek. So they cannot use that rasuah punya isu. So dia nak guna isu lain sekarang. Dia guna isu bahawasanya Hadi ni langgar titah tuanku. Hadi ni tak ikut titah tuanku. Sebab Sultan kata orang politik tak boleh bercakap di dalam masjid. Dan Tok Guru ni sudah mengajar lama sebelum dia jadi orang politik. Dia sudah mengajar. Dan Masjid Rusila tu dah 2-3 keturunan dah. Maknanya bukan baru. Dan kalau orang politik tak dibenarkan bercakap dalam masjid, ramailah yang orang politik misalnya pergi tanya imam tu, imam masjid negara misalnya, imam masjid negara tu tak mengundi ke? Ataupun mana-mana imam masjid lah dalam Malaysia ni, berapa ribu masjid kita ada ni. Pergi seorang-seorang tanya, awak ni daftar tak sebagai pengundi? Daftar. Awak mengundi? Tidak. Mengundi. Maknanya imam-imam tu semua pun terlibat dengan politik. Diorang pun ada political sentiment. Diorang pun daftar sebagai pengundi. Diorang pun mengundi untuk parti-parti tertentu. Maknanya they are politician lah terlibat. Walaupun dia bukan pemimpin parti politik, but they're still political minded. So diorang ni berceramah ataupun baca khutbah dalam masjid ni is considered main politik also lah. So how do we define politician? Politician dari segi you presiden parti, ataupun you ahli parti, you are a member of a political party, ataupun you ni pengundi dan you mengundi untuk sesuatu parti tertentu. So we are all politicians. Dari segi itu
pengundi politician, ahli parti pun politician, dan juga pemimpin. So sebab apa? Pemimpin politik, pemimpin parti politik diharam dari bercakap dalam masjid. Tapi kalau kita ahli parti politik, kita boleh bercakap. Kalau kita penyokong, bukan ahli, kita penyokong, kita mengundi untuk parti tersebut, which means kita juga terlibat dengan politik. Tapi cuma pengharaman bercakap kepada presiden parti di bawah perlembagaan, kita tidak boleh diskriminate. Ini dalam perlembagaan, kita tak boleh diskriminate. Kita tidak boleh berkata, oh, kerana awak ni pegang jawatan dalam parti, maka awak tidak ada hak. Tak boleh. Kalau misalan saya ni percaya kepada agama Kristian, jadi oleh kerana tu saya tak boleh buat ni, saya tak boleh buat tu, that's discrimination. Sebab apa orang Islam boleh buat, orang Kristian tak boleh buat? Kita tak boleh nak maknanya pisahkan di antara orang Islam, orang Kristian, orang ni boleh buat, orang ni tak boleh buat. That's discrimination. Discrimination ni maknanya kita mengambil kira jawatan kita, kedudukan kita, agama kita, bangsa kita, jantina kita misalnya, our gender. Kita tak boleh kata kerana ni awak orang perempuan, awak tak boleh nak minum dalam kedai kopi. Kedai kopi ni untuk orang lelaki saja. Orang perempuan tidak dibenarkan masuk kedai kopi. Sebab apa? That's discrimination. You're discriminating me on my gender, on my sex. Dan you discriminate me juga atas bangsa saya. You discriminate me juga di atas agama saya. Dan you discriminate me kerana kebetulan saya presiden parti. Tapi macam mana kalau dia ni bukan presiden parti, tapi dia ahli parti? Okey, tak apa. Penyokong parti, tak apa. Cuma kalau presiden parti, kita tak benar. So that is discrimination. Nak katakan, okey, Ustaz Haji Hadi tak boleh bercakap kerana dia pegang jawatan dalam parti, cannot. Sebab that is discrimination. Jadi kalau saya letak jawatan sebagai presiden parti misalnya, okey, Ustaz Haji Hadi letak jawatan, dia kata saya ni dah tua, dah uzur, bagilah orang muda ambil alih sebagai presiden parti. So, Tok Guru boleh teruslah berceramah, bercakap dalam masjid sebab dia dah letak jawatan sebagai presiden. Adakah itu yang akan berlaku? So, it's a stupid punya ni, sebab di dalam Islam, dia tidak ada discrimination. Siapa boleh bercakap dalam masjid, siapa boleh berceramah ataupun memberi khutbah di dalam masjid. Sebab di dalam Islam dia kata, kalau kita ni di dalam satu komuniti, satu masyarakat, maka pilihlah di antara kamu untuk memimpin, untuk jadi imam. Dan yang baik sekali kita pilih orang yang tua, yang di antara senior dalam itu, ataupun orang yang most knowledgeable, orang yang berilmu untuk menjadi kita punya imam, kita punya pemimpin. Dia tak sebut dalam Islam, dia tak sebut kalau awak ni yang tua, awak ni yang berilmu, tapi kebetulan awak ni pemimpin parti politik, maka tak boleh jadi ketua, tak boleh jadi imam di dalam masjid. It's nonsense. Ini semua rekaan manusia yang kita tidak perlu ikut. Tapi dia nak guna tu sekarang terhadap Tok Guru Abdul Hadi. Bahawasanya Tok Guru ni tak dengar titah sultan, dia masih bercakap dalam masjid. Dan dia orang nak guna tu untuk kalau boleh nak tangkap Ustaz Haji Hadi ni. Dan satu lagi kata Hadi ni cakap nak jatuhkan kerajaan. Jadi kerana tu dia orang nak siasat, nak tangkap. So dua lah kononnya jenayah. Satu, Tok Guru bercakap dalam masjid ataupun berkutubah di dalam masjid. Satu lagi ni Tok Guru berkata nak jatuhkan kerajaan. Jatuhkan kerajaan is called democracy. Istilah dia, jatuhkan kerajaan is democracy. Tak ada, nothing wrong dengan usaha nak jatuhkan kerajaan. Kalau kita tak mau orang jatuhkan kerajaan, maka kita gantung demokrasi. Kita buat macam di China.
So bila kita buat macam di China ni, kalau kita nak cuba jatuhkan kerajaan, maka akan menjadi satu jenayah. Kita boleh tangkap dan kita boleh tembak, bunuh melalui firing squad. But then we need to gantung demokrasi, barulah boleh kita haramkan usaha menjatuhkan kerajaan, dan barulah boleh kita tangkap Ustaz Hadi. Dan kalau kita tak mau Ustaz Hadi membaca kutubah atau bercakap dalam masjid, maka hari Jumaat akan datang ni, apabila Tok Guru bangun di dalam masjid untuk baca kutubah, pergi tangkap. Suruh polis serbu masjid tu, Masjid Rusila tu, serbu masjid tu dengan SWAT team macam masa kes Anwar dulu 20 September tahun 1998. Apabila Anwar sedang bercakap di rumah dia, polis serbu rumah dia, tendang pintu, pecahkan pintu, dan tangkap Anwar, bawa masuk penjara. So sebab Anwar bercakap, maka Anwar ni dianggap sebagai a threat to security, satu ini ancaman kepada security Malaysia, dan Anwar ditangkap. So buat macam masa kes Anwar dululah 20 September, apabila Ustaz Hadi berceramah ataupun baca khutbah di Masjid Rusila pada hari Jumaat ni, masuk dengan 100 pegawai polis tu, dengan pasukan polis, tangkap Hadi, seret dia keluar dari masjid, masuk ke dia dalam penjara. Itulah, tunjuklah. Sebab dia orang ni duk banyak cakap ni, Hadi ni melakukan jenayah, lepas ni Hadi akan ditangkap. Dah Muhyiddin kena, Hadi pula giliran Hadi untuk kena. Dan dia orang nak charge Hadi, nak tangkap Hadi, macam-macam. Sampai hari ni tak ada lagi Hadi. Tapi kes yang baru ni, kes melibatkan kononnya jenayah melanggar titah sultan, bercakap di dalam masjid, dan jenayah nak cuba jatuhkan kerajaan. Senang saja. If you think Hadi is a criminal, Hadi has committed criminal offences, just go and arrest him. Tak payahlah cakap banyak sangat. Hari-hari duduk kata Hadi lah inilah itu. Friday ni, hari Jumaat ni, serbu Masjid Rusila, tangkap Hadi, bawa dia masuk penjara. And then stop talking. Tak payah kita cerita lagi selepas ni. Tengok boleh buat ke tak boleh buat. Daripada duk cakap tiap-tiap hari, gedebeh-gedebeh UMNO macam Lokman ni, duduk ugut, threaten, nak tangkap Hadi. My suggestion is, shut the fuck up, pergi tangkap. And the best time to tangkap is catch him red-handed. Apabila dia bangun, dia baca khutbah, terus tangkap. Seret dia keluar, masuk dia dalam penjara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.